Baik, Alhamdulillah Auda kembali kita bersama lagi di Rampai Pagi ini dan Auda sesuai dengan apa yang telah pun kami kongsikan dan kami janjikan bersama dengan BIS kita. Sekarang kita bawakan wawancara pertama kita di Rampai Pagi ini. Betul sekali. Membawakan tajuk berkenaan dengan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Kita berbesar hati menerima kedatangan narasumber kita di studio pada hari ini. Kita persilakan dan kita perkenalkan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Abdul Rani merupakan penolong pegawai agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Sihat. Kalau sihat, kita ingin ucapkan selamat datang pertama sekali ke studio pada ketika ini untuk sama-sama kita mengupas tentang tajuk yang orang waktunya memang sudah dekat. Betul. Pengurusan haji bagi musim haji tahun 1447 Hijrah ini. Jadi kalau tidak silap kita ada lebih kurang 2 minggu. Kurang 2 minggu 2 minggu sebelum bakal haji, negara Brunei Darussalam nanti akan berangkat ke Tanah Suci untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi mungkin untuk mukadimahnya ini Yang Mulia Tuan Ustaz sendiri boleh mengongsikanlah apa persiapan-persiapan dari segi aspek pengurusan yang dijalankan pada ketika ini. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Jabatan Urusan Haji telah melaksanakan beberapa persiapan-persiapan yang rapi dan juga komprehensif bagi memastikan perjalanan ibadat haji ini akan berjalan dengan lancar, teratur dan juga sempurna. Dan juga persiapan-persiapan ini ia dilakukan selaras dengan tuntutan ataupun ketetapan dan juga kehendak yang dibuat oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Antaranya yang pertama adalah Jabatan Urusan Haji itu kami mengadakan program bimbingan haji yang mana Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi diorang ini ada menetapkan supaya jemaah haji ini akan diberikan bimbingan haji sebelum diorang ini bertolak ke Tanah Suci. Jadinya Jabatan Urusan Haji memang ada lazimnya ada melaksanakan beberapa program bimbingan haji, iaitu yang pertama kursus asas haji dan umrah yang mana kursus ini dibukakan kepada orang ramai. Kemudian yang kedua, kursus ibadat haji dan umrah. Kursus ini diadakan khusus bagi jemaah yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji. Dan kemudian yang ketiga adalah kursus intensif haji, yang mana kursus ini Jabatan Urusan Haji sediakan bagi mana-mana jemaah yang tidak sempat mengikuti kursus ibadat haji yang diadakan sebelum itu, dan juga bagi jemaah-jemaah yang terpilih di saat-saat akhir. Kemudian selain daripada kursus ibadat haji yang diadakan di Brunei ini, nanti apabila jemaah itu sudah berangkat ke Tanah Suci, diorang ini akan terus diberikan bimbingan haji dan umrah ini juga sebagai kesinambungan kursus-kursus yang telah diberikan ketika diorang berada di tanah air. Jadinya tujuannya adalah untuk memastikan para jemaah ini ia lebih bersedia untuk melaksanakan ibadat haji iaitu dengan penghayatan yang penuh, dan perkara ini juga untuk memastikan diorang ini benar-benar faham akan manasik-manasik haji dan umrah yang diorang laksanakan, dan ini untuk juga untuk diorang memperolehi haji yang mabrur. Selain daripada kursus ibadat haji, antara persiapan-persiapan lain juga adalah menyelesaikan urusan-urusan jemaah haji di dalam Masar Nusuk platform, iaitu satu sistem pengurusan haji secara online yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bagi setiap negara untuk mengendalikan urusan-urusan jemaah haji seperti kontrak hotel penginapan, pengangkutan dan juga membuat tempahan kemah di Arafah dan Mina. Jadinya perkara-perkara ini ia ada tempoh masa yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan tempoh masa ini mesti dipatuhi bagi kelancaran pengurusan-pengurusan haji yang lain. Dan apabila semua urusan-urusan ini dapat diselesaikan, yang segala kontrak hotel, penginapan apa ini, barulah visa jemaah haji itu akan dapat diproses untuk dicetak. Jadinya alhamdulillah, kalau macam Brunei pada setiap tahun kita itu berjaya untuk menyelesaikan semua urusan-urusan ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
Kemudian selain daripada bimbingan daripada pengurusan itu, ada rombongan awal advance party pejabat urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan juga perubatan seramai 13 orang telah berangkat awal ke Tanah Suci pada hari Isnin 20 April 2026 yang lalu. Ini diorang di sana akan membuat persiapan-persiapan dan juga perundingan-perundingan dengan pihak-pihak berkenaan di Arab Saudi bagi memastikan kelancaran urusan-urusan ketibaan jemaah haji ke Tanah Suci nanti. Jadinya selain daripada itu juga sebelum jemaah ini berlayar ke Tanah Suci, jemaah ini ada diberikan taklimat kesihatan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Jadi taklimat kesihatan ini telah diadakan pada hari Ahad 19 April 2026 yang lalu di Dewan Chancellor UBD. Antara tujuannya adalah untuk memberikan panduan kesihatan kepada para jemaah haji dan juga langkah-langkah pencegahan penyakit sepanjang jemaah berada di Tanah Suci itu nanti. Kemudian juga pada masa ini Jabatan Urusan Haji sedang membuat persiapan-persiapan akhir untuk mengadakan majlis doa selamat dan ramah mesra bersama bakal jemaah haji yang akan menunaikan ibadat haji pada tahun ini. InsyaAllah majlis doa selamat ini akan diadakan pada hari Jumaat depan 1 hari bulan Mei 2026 di Dewan Bridex Jerudong, yang mana tujuannya adalah untuk meraihkan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci dan juga untuk memohon keselamatan bagi para jemaah haji ini, dan di samping itu juga adalah untuk menyampaikan nasihat kepada para bakal jemaah haji untuk menjadi diorang punya panduan ketika berada di Tanah Suci nanti. Baik, Alhamdulillah. Jadi Tuan mungkin dapat dijelaskan dalam memastikan semua urusan bakal jemaah haji kita yang akan berangkat nanti ya. Jadi dengan mungkin kita ni yakin dengan persiapan yang telah pun disusun atur dengan kemas ya, pasti apapun akan menghadapi beberapa mungkin cabaran ataupun ialah beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Jadi cabaran yang dihadapi oleh pihak pengurusan haji, biasanya apa yang dapat Tuan kongsikan? Okey. Memang diakui ada pelbagai cabaran yang dihadapi dalam pengurusan haji ini, yang mana ia menuntut kecekapan, kebijaksanaan dan juga tindakan tepat daripada pihak pengurusan ini. Antaranya yang pertama adalah cabaran untuk menyelesaikan urusan-urusan jemaah haji di dalam Masar Nusuk platform itu mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Namun alhamdulillah berkat usaha yang gigih dan juga kerjasama yang padu daripada semua pihak yang berkepentingan dalam mengendalikan urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, iaitu Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Agama, kemudian Kementerian Kesihatan, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei, syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji, termasuk juga pihak Kedutaan Arab Saudi di Bandar Seri Begawan, Kedutaan Brunei di Arab Saudi dan juga Konsulat Agong di Jeddah Arab Saudi. Jadinya semua pihak ini memainkan peranan masing-masing dalam memastikan urusan-urusan jemaah haji ini ia berjalan dengan lancar dan dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Selain daripada itu juga antara yang kami hadapi pada tahun ini adalah isu mengenai jemaah yang memperbaharui pasport setelah visa diorang dikeluarkan, dicetak di dalam Masar Nusuk platform. Jadinya perkara ini alhamdulillah dapat juga diselesaikan berkat dengan hasil kerjasama dan juga hubungan baik di antara Jabatan Urusan Haji dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sebenarnya perkara ini memang sudah kami berikan sampaikan kepada jemaah, diperingatkan supaya jemaah ini memperbaharui pasport lebih awal. Jadinya perkara ini untuk kedepannya akan jabatan akan mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian lah.
agar perkara seumpama ini tidak akan berlaku lagi lah di masa akan datang. Dan antara cabaran yang sering dihadapi juga oleh Jabatan Urusan Haji adalah dalam menggantikan jemaah yang menarik diri di saat-saat akhir disebabkan sebab-sebab yang tertentu, seperti jemaah yang pada awalnya disahkan sehat, fit untuk menunaikan ibadat haji, dan kemudian ala qadarullah ia jatuh sakit dan menjadi unfit untuk menunaikan ibadat haji. Jadinya dalam situasi ini Jabatan Urusan Haji terpaksa memikirkan, mengambil satu tindakan yang pantas dan juga teliti bagi mengisikan kekosongan kotak itu. Jadinya proses pemilihan penggantian jemaah ini bukanlah satu perkara yang mudah. Betul. Kerana banyak perkara-perkara penting yang perlu diambil kira seperti kesediaan jemaah itu untuk menggantikan jemaah yang disahkan unfit tadi itu, dan jemaah yang menggantikan ini ia perlu mengambil package yang dipilih oleh jemaah sebelum itu. Contohnya kalau ia memilih syarikat A, package premium, so jemaah yang menggantikan ini perlu mengambil syarikat A, package premium itu juga. Dan juga keupayaan pihak pengurusan untuk menyelesaikan semua urusan yang berkaitan ini dalam tempoh masa yang singkat. Termasuk memasukkan data entry jemaah yang menggantikan ini ke dalam masar nusuk. Semua itu melalui masar nusuk, jadinya ada tempoh masanya yang telah ditetapkan. Dan kalau sudah ia tutup, kami akan mohon pertimbanganlah untuk dibuka semula dengan dijelaskan apa sebab-sebabnya. Kemudian Kementerian Haji akan membukakanlah ruangan itu dalam tempoh masa yang singkat sahaja. Isu mengganti jemaah ini memang bukan satu isu yang baru sebetulnya ya Ustaz. Memang selalu kita dengar jua. Dan ia bukan just sesuatu yang dalam kelola kita ni bah. Anda tahu kan macam yang Mulia Ustaz tadi kongsikan, awalnya ia fit, tapi rupanya betul lah kita tidak dapat merancang, tiba-tiba ada kesusahan sebegitu. Jadi bercerita tentang proses penggantian jemaah dan sebagainya ini, malahan jemaah baru yang mengganti harus mengikuti package yang diambil oleh jemaah yang diganti tadi. Jadi itu adalah menjadi satu cabaran yang lainnya lagi. Bagaimana sebenarnya proses pemilihan jemaah haji ini, Tun Ustaz? Kalau dapat dikongsikan bersama, macam ia dilihat dari segi aspek mana? Okey. Pemilihan bakal jemaah haji ini ia dibuat secara sistematik berdasarkan senarai menunggu jemaah untuk menunaikan ibadat haji mengikut tahun jangkaan yang telah ditetapkan. Jadinya proses pemilihan jemaah haji ini ia ada beberapa peringkat. Yang pertama, Jabatan Urusan Haji akan mengeluarkan surat tawaran kepada jemaah yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji. Kemudian jemaah mesti menjawablah sama ada yang menerima tawaran itu ataupun tidak. Dan apabila tawaran itu telah diterima, jadinya jemaah ini adalah dikehendaki untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Kemudian apabila sudah jemaah ini disahkan fit, sehat untuk menunaikan ibadat haji, maka Jabatan Urusan Haji akan mengeluarkan surat pengesahan menunaikan ibadat haji kepada jemaah berkenaan. Dan surat pengesahan ini akan dibawa oleh jemaah ke syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji yang dipilih untuk urusan-urusan lanjut termasuk pembayaran. Jadi itu sebenarnya ya di antara proses yang harus dijalani. Punya orang bukan senang-senang untuk berangkat haji. Ia bukan sahaja dari segi rezeki dipanggil, tapi juga melihat kepada kota setiap negara itu kan, kerana memang terhad dan juga malahan ada tarikh tahun jangkaan. Selalunya Ustaz, kalau sekiranya ada, kita tanyalah sedikit kalau sekiranya ada ahli keluarga yang berangkat haji, sekiranya sebagai contoh ibu dan bapa lah. Lepas tu kan bawa anaknya, tapi anaknya baru takkan mendaftar. Jadi kalau atu ya dapatkan indah ataupun ya harus dia mengikuti proses seperti yang Mulia Tuan Ustaz tadi kongsikan dari awal lagi. Okey, kalau untuk situasi macam itu, anaknya mestilah mendaftar terlebih dahulu lah tu. Dia pendaftaran haji melalui sistem Bruhaj.
Jadinya apabila sudahkan ia tahun jangkaannya indah sama, Ya. tapi itu ni yang jemaah ni ia boleh menghadapkan surat rayuan ke Jabatan Urusan Haji, dan perkara ni ia tertakluklah kepada pertimbangan-pertimbangan yang akan dinilai oleh pihak Jabatan Urusan Haji. Oh, jadi bukan automatically dapat lah. Ada Jadi harusnya ada pertimbangan-pertimbangan membuat surat rayuan dan dilihat beberapa faktor pertimbangan nantinya. Berbeza macam ada yang pernah berlaku yang mungkin pada tahun lalu mungkin ya ada sepasang suami isteri dan isterinya dengan takdir Allah ya kembali ke rahmat Allah dan diganti oleh mungkin ahli keluarga lain. Macam mana tu? Tapi dalam perancangan mereka akan berangkat dalam 3 orang, suami, isteri dan anak. Jadi kekosongan yang isteri tersebut ataupun suami tersebut misalnya ialah kembali ke rahmat Allah, jadi diganti dengan ahli keluarga lain pun keadaannya sama. Ikut proses untuk situasi macam itu, perkara pertama yang akan ditanyakan, adakah ahli keluarganya ini akan meneruskan kaindah untuk menunaikan ibadat haji. Jika iya? Kalau iya, kemudian penggantian yang seorang itu akan digantilah kalau sekiranya ada keluarga yang akan boleh masuk, tapi keluarganya ini mestilah mendaftar terlebih dahulu. Tapi kalau sekiranya ada, jabatan akan membuat perundingan dengan syarikat lah tu untuk mengganti, untuk mengisikan kekosongan itu. Walau apapun juga mesti juga diisikan. Diisikan ya. Baik. Jadi mungkin ada berapa saranan ataupun nasihat kepada bakal para jemaah haji kita yang akan berangkat ini ke Tanah Suci. Jadi ini penting kita rasakan ya pada waktu-waktu terdekat ini, Ustaz. Silakan. Okey. Secara umumnya, bakal jemaah haji yang ingin menunaikan ibadat haji ini, diorang ni mesti membuat persiapan-persiapan yang cukup. Kerana ibadat haji ini ia bukan saja satu bentuk ibadat berbentuk spiritual, malahan ia juga menuntut kedaya tahanan fizikal dan juga mental bagi jemaah itu sendiri. Kemudian yang kedua, jemaah yang menunaikan ibadat haji ini hendaklah sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Arab Saudi sepanjang mereka berada di Tanah Suci itu, bagi memastikan kelancaran perjalanan mereka lah, dan mereka ini dapat menunaikan ibadat haji dengan lancar, teratur dan juga sempurna. Antara peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan itu adalah yang pertama mengenai dengan mengerjakan ibadat haji dengan menggunakan visa haji yang sah. Jadinya kerajaan Arab Saudi sangat mengambil berat mengenai perkara ini dan berulang kali mengeluarkan peringatan mengenai yang kempen yang diorang jalankan ini, no visa, no hajj, no visa, ataupun no visa, no hajj. Jadinya kempen ini bertujuan sebagai usaha pihak kerajaan Arab Saudi untuk mengawal kemasukan warga asing ataupun jemaah yang menunaikan ibadat haji tanpa menggunakan visa haji. Dan juga ia adalah untuk mengelakkan kepadatan ataupun kesempitan yang berlebihan, terutamanya ketika jemaah berada di Arafah dan Mina. Dan juga kemudian yang kedua adalah mengenai penggunaan pas badan kad nusuk, yang mana kad nusuk ini ia hendaklah sentiasa dipakai oleh para jemaah haji dan juga para petugas haji itu sendiri. Kerana dalam kad nusuk itu ia ada keterangan details data-data jemaah haji. Ia akan membantu memudahkan urusan pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak berkuasa Arab Saudi ketika jemaah ini hendak masuk ke kawasan Masyair, Arafah dan Mina dan juga Masjidil Haram. Biasanya ada kena cek dari sana. Dan juga ia punya keistimewaan juga di dalam kad nusuk itu ia ada QR code. Dan apabila di scan QR code itu ia ada akan keluar keterangan jemaah itu. Dan ini sangat special kalau sekiranya berlaku kecemasan.
contohnya jemaah tu sesat. Jadinya orang sekeliling mungkin boleh membantu dengan men-scan, jadinya hotelnya di sini, dorang pihak berkuasa akan dapat mengantar dia ke hotel penginapan yang dorang gunakan itulah. Ya, seperti yang dipaparkan saat ini ya di skrin TV Bis kita ya, kad nusuk yang perlu sentiasa berada di badan kita ni lah ya. Di mana saja berada, Di pada mana bila saja masa berada, ya, berada. betul. InsyaAllah kad nusukan ni kalau sebelum ini diberikan, diagihkan kepada para jemaah haji ketika berada di Tanah Suci, sudahlah di Madinah. Ya. Boleh tahu ke kad nusukan ni memang baru diperkenalkan ataupun memang sudah selalu ada? Ia diperkenalkan sejak tahun pengurusan haji 1445 yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya. Jadinya melihat kepada keberkesanan penggunaan kad nusukan ini, jadinya Kementerian Haji pun menguatkuasakanlah pemakaian kad nusuk bagi semua para jemaah haji. Kalau tidak ada kad nusukan ini, ia boleh mendatangkan masalah. Seolah-olah hanya jemaah yang mempunyai visa haji yang sah saja akan memiliki kad nusukan ini. Ya. Kalau kita dapat kongsikan bersama ya, kad nusuk ini untuk habis kita yang baru sahaja mengetahui, ia sebenarnya adalah dokumen rasmi yang memang seperti yang Mulia Tuan Ustaz tadi kongsikan, wajib dibawa ke mana-mana kerana kad nusuk ini tidak akan dihasilkan tanpa visa haji terlebih dahulu. Betul Ustaz Betul. Jadi ia memudahkan jemaah juga untuk mereka memasuki kawasan di Tanah Mekah, Masjidil Haram dan tempat suci serta juga menggunakan perkhidmatan. Jadi di sini nanti ianya akan tersedia juga secara digital. Betul tersedia juga secara digital melalui aplikasi Nusuk ataupun aplikasi Tawakkalna. Betul. Oleh itu jemaah memang disarankanlah untuk menjaga sebaiknya, dan jika berlaku tercicir ataupun hilang, hendaklah segera melaporkan ke syarikat pengendali perkhidmatan package haji yang diorang pilih ataupun kepada pegawai pejabat urusan jemaah haji yang bertugas di Arab Saudi pada ketika ini. Kita kongsikan infografiknya yang Mulia Tuan Ustaz tadi kongsikan berkenaan sekiranya kad nusuk jemaah itu didapati hilang. Jadi yang langkah pertamanya perlu dimaklumkan syarikat perkhidmatan, seterusnya hubungi 1966 ataupun boleh menggunakan versi digital saja melalui aplikasi Tawakkalna ataupun aplikasi Nusuk itu sendiri. Jadi ini adalah sangat mudahlah kalau sekiranya kad itu pun tidak ada secara fizikal, tapi mungkin boleh dibagi tawal lah untuk jemaah-jemaah tersebut, kita ada kopinya dari segi digital. Betul. Mungkin ada nasihat ataupun saranan lain ni Ustaz, semangat untuk para jemaah haji yang akan berangkat? Okey. Ada satu peraturan yang baru dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan Arab Saudi, iaitu larangan bagi jemaah ini untuk mengambil foto, gambar ataupun video di kawasan Masjidil Haram ataupun dan juga Masjidil Nabawi. Larangan ini ia bertujuan supaya untuk memelihara kekhusyukan para jemaah lain yang melaksanakan ibadat dan juga supaya tidak mengganggu keselesaan jemaah lain yang sedang menunaikan ibadat. Okey, seperti yang kita kongsikan sekarang, di mana ini adalah poster, menjadi satu maklumatlah di mana kerajaan Saudi sendiri tidak membenarkan untuk mengambil gambar ataupun video ya di kawasan Masjidil Haram tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang jangan kita ambil ringan kerana ia adalah satu peringatan untuk kita berwaspada bersama, terutama sekali lah untuk jemaah-jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji nanti. Kerana perkara ini jika berlaku, mungkin saja pihak kerajaan Arab Saudi akan mengambil tindakan ya yang tegas ya kepada para jemaah haji, bukan saja dari negara Brunei Darussalam tapi bagi seluruh dunia ya Ustaz ya. Jadi perlu diambil kira perkara tersebut ya nak ya. Ya. Dan seterusnya lagi ada yang ingin disampaikan lagi. Kemudian mungkin yang terakhirlah kira jemaah ni hendaklah sentiasa menjaga kesihatan sepanjang berada di tanah suci. Elakkan membuat aktiviti yang terdedah kepada terik matahari. Bagi mengelakkan jemaah ni terkena strok haba.
Masa ni masih panas lah di Arab Betul. Saudi. Jadi mungkin ada beberapa tips untuk mengelakkan perkara tersebut terjadi macam strok haba dan sebagainya. Jadi apa yang selalu diberikan saranan untuk jemaah haji? Banyakkan minum air biasanya kan? Banyakkan minum air. Memang di sana pun nanti ada taklimat kesihatan yang akan disampaikan oleh pejabat urusan jemaah haji Negara Madinah Darussalam Perubatan bagi mengingatkan lagi akan kepentingan untuk menjaga kesihatan dan juga akan diberikan nasihat-nasihat tips-tips untuk penjagaan kesihatan lah. Jadi itulah ya sedikit sebanyak yang telah pun dikongsikan oleh narasumber kita. Terlebih dahulu kita ingin ucapkan ribuan terima kasih untuk Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Abdul Rani merupakan penolong pegawai agama. Sekarang terjawablah sudah jawapan-jawapan untuk soalan-soalan bagi mereka yang tertanya-tanya tentang pengurusan haji bagi musim haji tahun ini, kerana kita ada lebih kurang 2 minggu sahaja lagi sebelum jemaah-jemaah haji Negara Madinah Darussalam akan berangkat. Jadi sama-samalah kita memanjatkan doa semoga urusan mereka semuanya dipermudahkan, apatah lagi dengan keadaan cuaca yang mencabar. Bukan sahaja mencabar dari segi fizikal tapi juga pastinya dari segi mental juga. Dengan itu kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita bersua kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.